Kekecewaan Nauraj jelas tergambar tak kala dia diletakkan sebagai pilihan utama untuk merangkul emas tetapi hanya mampu melepasi ketinggian 2.18 meter. Meskipun datang dengan reputasi selaku juara bertahan dan pemegang rekod Sukan C, Nauraj seolah hilang sedikit sentuhan gemilang selaku ranking nombor 1 negara. Well, I skip the height sebab opponent saya dah take on first attempt. Walaupun I missed my first attempt, if I jump on second attempt, it doesn't give me anything. I still the same, second place. So I choose to skip the height and I had 2 attempts at the next height and I tak lepas lah. Sementara itu, seorang lagi atlet lompat tinggi negara, Muhammad Izlan Dahlan tidak pulang dengan kekecewaan apabila berjaya melakukan catatan peribadi terbaik 2.18 meter. Emas dimenangi atlet Thailand Tawan Kayodam. Dalam pada itu, acara trap menyaksikan pelari pecut negara gagal untuk menyumbang pingat dengan gelaran Raja Pecut Asia Tenggara dirampas Thailand. Atlet negara Muhammad Arshad Mas'ad tamatkan final acara Ribbon Biru di kedudukan ke-6 dengan catatan 10.69 saat. Sementara Muhammad Azim Muhammad Fahmi pula tersingkir di peringkat saringan selepas melakukan false start. Emas diraih atlet sensasi Thailand Puripol Bonsun yang mencatat 10.44 saat. Apakah ini satu kesilapan? Sementara itu, pelari pecut wanita negara Zaratul Husniah Zulkifli dan Azrin Nabila Alias berjaya melayakkan diri ke final acara pecut 100 meter wanita. Bagaimanapun kedua atlet negara tenggelam di penentuan pingat selepas Azrin Nabila tamatkan larian di kedudukan ke-7 manakala Zaidatul di tangga ke-8. Dan hari terakhir olahraga menyaksikan kontingen negara meraih 1 perak menerusi Nauraj Singh tetapi secara keseluruhannya olahraga mampu mencapai sasaran ditetapkan iaitu 5 pingat emas. Ia tetap dianggap berjaya walaupun ada acara yang terlepas dari sasaran emas. Dan Ketua Jurulatih Olahraga Negara Muhammad Mansyah Abdul Jalil bersyukur dan berterima kasih kepada atlet olahraga yang melakar kejayaan. Semana kita yang saya nyatakan dulu bahawa juga dari pihak KOM serta kita dah sasarkan 5 pingat emas secara realistiknya telah pun kita dapat dan sasaran emas itu mencapai apa yang kita sasarkan. Yang pertama sekali memang alhamdulillah saya rasa olahraga telah melakukan tugas dan jawabnya yang sepatutnya dan sekarang itu ditepati. Dan saya rasa saya ucapkan terima kasihlah kepada semua pihak, banyak pihak daripada negara, KBS, ISN, OCM, Persatuan Olahraga Malaysia, semua orang mendoakan, orang perseorangan, ibu bapa, semua sekali jurulatih peringkat negara semuanya, peringkat mana-mana peringkat pun yang peminat olahraga sekalian, terima kasih banyak kerana dengan doa kalian kita dapat mencapai hasil tersebut dengan perjuangan atlet-atlet sebenarnya yang mereka sangat hebat. Seorang lagi perlu berterima kasih iaitu Coach Mansaha. Dia patut terima kasih kat diri dia sebab saya rasa dia antara orang penting, orang tulang belakang yang banyak membantu atlet-atlet muda. Kita boleh nampak pencapaian Sarah Adi kan. Ada 2 pingat untuk edisi kali ini. Itu memang terbaik lah. Sebab ada yang kita tak letak sasaran tapi bagi kejutan-kejutan yang sweet lah, istimewa. Okey, seorang lagi yang kita tunggu-tunggu tiap-tiap kali edisi Nadia Arena, siapa lagi kalau bukan Raja di Hanoi ni. Raja Stadium Midin kita panggil. Kalau tak menari, betul. Kan? Kalau tak menari tak sah. Hari ini sebelum apa-apa, sebelum kita berbalik kepada persoalan utama tentang Azim dan sebagainya, nak tahu tema lagu ni ada ke? Tema untuk hari ini ada lagu ke? Okey, saya nak regangkan otot sebab sepanjang hari ini daripada pagi sampailah ke malam, saya dan juga juru kamera Syafiq dan juga semualah reporter kat sini memang kerja keras teruk sampai tak sempat nak makan sempurna pagi-pagi sarapan, nak makan tengah hari. Saya dengan Syafiq baru habis selesai makan pagi, tengah hari, petang, malam kita buat sekali. Dalam keadaan perut yang tak berapa nak berisi, jadi kami cuba untuk berikan liputan yang menarik lah. Dan hari ini dah boleh jawab soalan ke belum ni? Kan panjang boleh, boleh tapi sebab nak tanya pasal Azim dengan false start. Sebab Abang sempat tak macam dapat komen daripada dia macam mana perasaan dia apa semua. Boleh. Silakan. Okey. Tapi saya nak ceritalah sikit kan.
Saya sampai ke Stadium Namdin tadi memang terlewat sedikit sebab kami pergi buat liputan sukan golf. Jaraknya hampir 2 jam daripada Hanoi. Dan first time lah dapat tengok sawah padi, dapat tengok kampung, dapat tengok suasana di pedalaman, sangat seronok. Tapi kami rush balik, lepas dapat gold dan juga silver daripada golf, kami rush balik ke Hanoi untuk dapatkan orang kata visual dan juga temu bual bersama dengan atlet olahraga. Masuk-masuk je stadium masa tu memang daripada luar dah dengar dah semua peserta ready dia kata, untuk hit kan. Jadi saya masuklah dalam. Bila saya masuk dalam tu, masa saya sampai je kat dalam, rupa-rupanya untuk hit yang pertama melibatkan Arsyad Masak dah habis. Saya sampai kat dalam tu memang dah nak start yang kedua. Jadi saya pun tanyalah kawan-kawan wartawan yang lain, apa cerita? Kita layak tak? Dia cakap layak. Okay, kita layak ke final untuk Arsyad tapi alami kecederaan. Jadi kat belakang tu saya nampak coach Man Shahar. Jadi pergi kat Mansyah, Ko Mansyah masa tu memang sibuk sangatlah. Telefon sana, telefon sana. Saya ingat mungkin dia telefon pihak medik kot, kan? Mungkin, ya. Untuk dapatkan bantuan lah. Ya. Jadi saya pun tunggu. Bila saya tunggu, lepas tu saya dapat laporan mengatakan bahawa Arsyad Masaat memang dialami kekejangan otot, tapi tak serius dan boleh beraksi di final. Wah, saya pun lega lah, kan? Sebab saya dah tahu dah ada satu wakil ke final. Ya. Okey. Settle. Yang kedua, lepas tu saya pun tunggulah hit yang kedua. Masa tu memang jauh posisi kami, wartawan yang bawa kamera, yang single kamera ni memang jauh. Kita duduk kat depan nak tengok permulaan tu memang jauh. Dan masa tu skrin dekat stadium tu tak tunjuk. Jadi tahu-tahu masa tu bila dia dah berlari lebih kurang dalam 10 meter kot kan. Kita tak sampai 10 meter, terpaksa diberhentikan lah sebab katanya ada false start. Sayang. Jadi kita masa tu tak tahu siapa yang false start sebenarnya. Rupa-rupanya bila kita tengok, bila dah keluar dekat skrin tu kita nampak Azim yang didapati melakukan false start. Jadi kameraman kami Syafiq Sapian ni, dia ni kan sprinter dulu. Jadi dia laju lagi, dia bawa kamera masuk sampai ke bilik untuk atletik yang nak ready lari ni. Dalam bilik tu dia sempatlah ambil visual si Azim ni, dia menundukkan kepala di tengok lantai dalam, dia pegang kepala dalam keadaan yang sangat kecewa. Tapi masa tu cubalah nak dapatkan komen kan. Tapi biasalah orang yang dah terkejut, dia terkejut betul. Tau kenapa dia dapati melakukan false start. Muka dia pun okey, settle lah. Lepas tu saya pun tanya kepada coach macam mana ni? Tak apa, Camp Malaysia sekarang kita buat bantahan. Walaupun masa tu dia dah lepaskan untuk hit yang kedua tu, dah ada pemenang dah pun yang untuk layak ke final, tapi kita tetap menghantar bantahan. Cuma bila kita dah hantar bantahan, katalah bantahan itu contoh kalau bantahan itu diterima, tak boleh disambung semula hit yang kedua sebab tak adil untuk peserta yang dah lari tadi. Jadi memang agak complicated lah kan. Bila dah habis final and so on, jumpa Coach Manzahar. So dia tunjuk ada satu gambar tu dia tunjukkan. Dia macam mana, dia tak banyak pun, dia sikit saja false start tu yang melibatkan Azim ni. Jadi benda tu memang kalau orang yang tak pakar tengok, dia memang tak nampak dan tak perasan pun. Jadi itulah yang dapat diperhatikan oleh technical punya personnel dan dikatakan memang false start. Jadi cuma sampai sekarang ni, saya kalau boleh saya nak dapatkan gambaran yang lebih jelas untuk kita berkongsi kepada penonton. Ada yang tanya kenapa false start. Jadi memang false start, cuma saya tak boleh katakan 100% lah, mungkin 95% lagi. Selebih tu saya akan cuba dapatkan gambaran yang lebih jelas lah untuk semua peminat-peminat. Wow, tapi gambaran tadi pun kita dah boleh dah jelas, faham. Detail betul Akbar. Very detail Akbar. Okey Akbar, kami sangat sayang Akbar, cuma macam masa saja cemburu dengan Akbar. So sedikit Akbar boleh bagi rumusan tentang Nauja Singh untuk kita wrap up dengan laporan daripada olahraga hari ini. Okey, baik. Bila first mata saya tengok kelibat Nauraj, saya teruja. Sebab apa tahu?
Sebab tengok Nauraj Singh ni nampak macam Janggut, macam bukan Nauraj yang saya kenal. Dia macam dengan dia sekarang. janggut dia kan, dengan jambang dia, dengan nampak dia very, orang kata antara semua finalis tu Nauraj seorang saja yang nampak macam dia dekat Olimpik. Kan kalau kat Olimpik kan kita perasan kan ada atlet ni dia gaya style Ya, dia yang betul. benda tu psycho sebenarnya. Bila orang tengok dia pakai sunglasses, dia pakai nampak macam orang kata ready lah kan. Nampak dia orang tengok psikologi. Takutlah dia ni si power ni kan. Itu first impression saya bila tengok Nauraj lah. Sebab yang lain-lain tu saya tengok biasa je kan. Jadi saya memang nak sangat tengok dia melompat, melakukan lompatan yang pertama, kedua dan ketiga kan. Bila dia buat mula-mula 2 meter. Lepas tu 2.12 senang. 2.18 senang. Bila dia start buat, sebab kalau kita tengok dia punya personal best, dia punya bukan personal best, personal best dia 2.30. Saya ingat jauh dia setakat kan? 2.21 ni tak ada apalah kan. Bila dia lompat 2.21 yang pertama tak lepas. Saya tengok coach Masa kat belakang kan. Coach pun dah macam resah sikit lah. Bila dia buat second attempt, 2.21 pun tak lepas lagi. Jadi, tak tahulah, Nauraj dia nampak relax. Dia tak nampak macam pressure, dia relax je. Lepas tu, bila dia ambil keputusan untuk naikkan, sebab dia dah tengok, bila Thailand tu lepas 2.21, Nauraj dah buat 2 attempt 2.21 tak lepas, dia tak boleh buat 2.21. Kalau dia lepas pun, dia akan dapat perak juga sebab itu lompatan yang ketiga. Thailand lompatan yang pertama dah lepas. Betul. Dia naikkan Faham. 2.23 bila naik 2. Faham kan? Bila dia naikkan 2.23 tak lepas, dekat situ saya dah dapat rasakan okey, saya dah tahu dah ini perak ni untuk Malaysia ni kan. Dan bila dia dah angkat tangan, tepuk tangan, minta orang tepuk untuk dia, lepas tu dia duduk, dia salam semua orang kan. Masa tu saya dah tahulah ini perak lah. Sebab saya tengok pun Thailand satu-satunya atlet lompat tinggi yang dapat lompat 2.21 Thailand. Yang lain semua tak lepas, termasuk Vietnam yang tinggi. Cuma satulah, itu kisah Nauraj. Tapi tentang Izlan, Dahlan ni, dia paling pendek. Saya rasa dia lagi rendah pada saya kot. Kalau nak banding yang lain tu, nampak dia, kalau dia tengok yang lain tu macam ni lah, mendongak ke atas. Tapi, bila dia buat lompatan 2.18 boleh lepas, wow, saya terus check dia punya personal best sebelum ni berapa? 2.15. Bermakna dia dapat buat personal best kat sini, 2.18. Dan saya kira, ini satu permulaan yang baik untuk kita lahirkan pelapis untuk Nauraj dan juga Lee Hap Wei. Sebab Nauraj yang paling senior tau. Tadi kita tengok dalam start list, dia paling senior. Yang lain semua muda. Jadi, it's the best time lah untuk kita. SEA Games kita bagi dekat Izlan. Untuk Sukan Asia dan sukan-sukan lain yang besar, mungkin Nauraj Singh. Kita bagi dia peluang kat yang lebih besar lah. Itu cerita dia. Baik, terima Seronok kasih nak Akbar dengar. Sari. Tapi Itu saja masa yang kita dapat luangkan bersama Tapi Akbar best Sari dengan kalau boleh sembang lagi. ceritanya. Tapi cuma masa tak cukup, Akbar. masa tak cukup So, sebab kita ada call dengan Shakira pun. Ya, kejap, esok kita akan bersama dengan Dia Akbar dah Sari pergi dah. lagi.